Moses laptop or not? Ada tak laptop saya tak ada? I think so they haven't make as admin yet lah. Okay. Wait, 1 minute guys, 1 minute. Okay, anything you can chat over there. Wait. Just a moment guys. Okay, can see now? Boleh nampak student? Ada kan? Okay, so from my form 3 students, how do you do? Apa khabar semua? Tadi saya busy sikit pasal tu start kelas lewat sikit lah. Semuanya okay guys? Khabar baik? How's your studies going on so far guys? Okay, how are you sir? I'm fine guys, I'm fine. Dear form 3 students, I'm fine. Okay, excited to learn today. Very good, very good. Okay. So, how's your progress in school, guys? Dah masuk sampai bahagian mana sekarang? Kamu dah sampai ke bahagian mana dekat sekolah? Bab 3. Bab 3 juga, okay. Dapat tak, guys, nota yang cikgu hantar tu? Dapat tak? Cikgu dah hantar nota tau. Ada dapat? Boleh tunjukkan tak, guys, nota yang kamu dapat tu? Ada print tak? Did you able to print the notes? Belum lagi. Tapi semua dapat kan? Semua dapat nota tak guys? Saya sudah dapat dah. Saya sudah bagi dah lama dah. Printed already. Okay guys, so baca bacalah bahagian nota tersebut. Cikgu ada ajar pasal bahagian unsur, right? Jadi bacalah bahagian nota tu. Okay, ni tentang exam, tentang test. Student-student yang ada test ni keluar sampai bab mana student? Dia keluar sampai bab mana? Bab 4. Okay. Form 1, Form 2, Form 3 keluar tak? Okay. Form 1, Form 2, Form 3 keluar tak? Teacher got say or not? Anything regarding to Form 1, Form 2 and Form 3? Ada. Form 1 coming out, Form 2 coming out. Okay, so exactly semua keluar lah. So what we call how to overcome this problem? What is supposed to do? You kena buat banyak exercise. You must do plenty of exercises. Get an exercise book. Okay, like what I said, get an exercise book and then do the exercise inside it. Boleh faham student, ha? Okay. So project about jantung given in 1 mic time. Boleh. Okay. Shall we start, guys? Shall we start our class right now? Boleh start, Okay. Ingat lagi tak? Minggu lepas kita berhenti di bahagian mana, student? Still remember, where do we stop last week? Still remember, where do we stop on last week? Siri kereaktifan logam, right? Okay, kita dah masuk ke bab, okay, tentang logam dah masuk ke bab 4. We already entered to chapter 4. Kita dah masuk dekat bahagian kereaktifan logam, then we learn about everything, most of the thing. And then student, ingat lagi tak? Cikgu pesan kamu perlu hafal siri kereaktifan logam. Ingat lagi tak student? Kereaktifan logam tu daripada logam yang paling reaktif kepada logam yang kurang reaktif. Even dalam nota yang cikgu bagi tu, cikgu ada maksudkan, cikgu ada masukkan dengan siri kereaktifan logam kan? Ada ke tidak dalam nota yang cikgu bagi tu? Ada ke tidak? Let me know guys. Siapa yang ada dapat nota tu ada tengok tak? Tak ada. Dalam nota tu cikgu ada bagi. Okay.
dalam nota tersebut cikgu dah masukkan dengan siri kereaktifan logam. Daripada logam-logam yang paling reaktif kepada reaktif, kepada sederhana reaktif, kepada kurang reaktif dan langsung tidak reaktif. Jadi saya rasa hari ini kita kena masukkan kepada bahagian 4.2, right? Siri kereaktifan logam kan? Kindly let me know guys, yes or no, is it we need to enter to siri kereaktifan logam? Okay, oh 4.3, we need to start from 4.3. Alright, so guys have a look at 4.3. We just start from 4.3 ya. Okay, 4.3 means kita dah belajar tentang tindak balas logam dengan air, tindak balas logam dengan oksigen, tindak balas logam dengan asid, dah kan? Sudah Okay. Okay, wait, saya kena tahu. Pasal hidrogen dengan karbon kita dah masuk ke belum? Belum lagi. Okay, asid belum. Okay, ada yang kata asid belum. Okay lah, saya just start daripada benda ni ya. Kita start daripada, saya rasa asid dah. Okay, asid dah. Even dengan oksigen pun dah. Okay, siri kereaktifan logam, kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam ada. Adalah student, kindly buka nota saya. Sekejap, saya sendiri buka nota saya student. Okay, wait, let me open my notes. Alkali pun dah cikgu, okay. Sekejap, saya buka nota saya. Contoh-contoh mineral dah masuk. Ada apa? Cikgu dah masukkan apa? Okay, sekejap. Cikgu share screen. Okay, let me share screen. Ni, nampak? Dalam nota saya dah bagi student. Okey, saya dah masukkan benda ni dah. Okey, siri kereaktifan logam saya dah bagi dah. Lepas tu bertindak balas dengan oksigen, bertindak balas dengan air. Okey, saya rasa asid je belum lagi, tapi saya sudah bagi dah. Okey, already given to you. So guys, kindly have a look at the notes. Kalau tak dapat nota, please call the admin and ask for the notes. Sebab cikgu dah hantar nota ni dah. Okay, kindly call the admin and ask for the notes. Okay, sekarang kita masuk dekat bahagian asid. Sangat senang kelas. Okay, sangat senang. Tengok dekat sini. Okay, today is, okay, now we are in a science form 3 class. Okay, science tingkatan 3. 15 hari bulan 4, 21. Okay, apa yang kamu perlu tahu adalah tengok dekat sini apabila logam, guys boleh dengar tak student? Student can hear right? Would you hear me? Can see clearly guys? Please let me know. Okay, so tengok. Apabila logam bertindak balas dengan asid. Okay, apabila logam bertindak balas dengan asid, hasil tindak balas dia akan menghasilkan logam hidroksida. Okay. Dia akan menghasilkan logam hidroksida dan dia akan membebaskan suatu gas. Nama gas tu adalah gas hidrogen. Boleh faham setakat ni student? Okey, dengar apabila logam bertindak balas dengan asid, dia akan menghasilkan logam hidroksida. Dan gas yang dibebaskan adalah gas hidrogen. Okey. Logam hidroksida ni merupakan sejenis solution. Dia merupakan sejenis larutan yang bersifat beralkali. Okey. Dia merupakan sejenis larutan yang bersifat beralkali. Okey, saya nak kamu ingat benda ni. Okey, I want you to remember this thing. Okey. So, setakat itu sahaja guys, tak begitu banyak. Okay, saya repeat one more time. Dia akan menghasilkan suatu larutan. Okay, larutan alkali, saya tulis besar-besar. Dia akan menghasilkan suatu larutan bersifat larutan beralkali. Okay, jadi ingat benda ni.
Okey. So itu sahajalah. Okey, itu sahaja. Dan depends, jika logam yang sangat reaktif tu, kita tidak akan menggunakan asid untuk bertindak balas. Kita akan bertindak balas dengan air ataupun kita akan bertindak balas dengan oksigen. Itu sahaja. Kita tidak akan menggunakan asid. Okey, sekarang kelas okey, saya harap you masih lagi ingat siri kereaktifan logam. Ni sebelum kita nak masuk ke 4.3 ni. Before we enter to 4.3, saya rasa baik kamu tahu benda ni student siri kereaktifan logam. Siapa boleh bagi tahu siri kereaktifan logam? Dalam nota tu cikgu dah letak dah siri kereaktifan logam. Dia macam ni. Okey. Start daripada kalium. Kemudian natrium. Kemudian kalsium. Okey, kalium, natrium, kalsium. Kemudian akan ada logam apa? Magnesium. Selepas magnesium, aluminium. Okey, selepas magnesium pula aluminium. Okey. Selepas aluminium, okey, ini kelas satu kategori ya. Okey. Selepas aluminium akan ada logam apa? Zinc. Kemudian besi. Okey. Selepas zinc adalah besi. Selepas besi, plumbum. Kemudian kamu boleh masukkan apa? Kuprum. Okey, cikgu tulis dekat sini. Kuprum. Selepas kuprum, okey, perak, silver. Selepas silver, maybe you can write down emas. Ini merupakan siri kereaktifan logam. Emas juga dikenali sebagai aurum. Okey. Apa yang anda perlu tahu adalah, dengar kelas tengok sini betul-betul. Apa yang kamu perlu tahu adalah di antara aluminium dengan zinc terdapat suatu unsur lain. Nama unsur itu dikenali sebagai karbon. Manakala di antara plumbum dengan kuprum terdapat unsur lain. Nama unsur itu dikenali sebagai hidrogen. Setakat ni kamu boleh faham kan? Okey. Apa yang kita perlu tahu seterusnya? Kita perlu tahu cara untuk mendapatkan logam tulen tersebut. Contohnya kelas, bagi logam-logam yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada karbon, logam tersebut akan diekstrak dengan menggunakan suatu teknik yang dikenali sebagai elektrolisis. Boleh faham? Saya rasa dalam bab 2 anda pernah belajar elektrolisis air. Ada ke tidak kelas? Dalam bab 2, ada tak anda belajar tentang elektrolisis air? Okey. Air itu ada H2O. I think so, bukan bab 2, dalam tingkatan 2. Okay, in form 2, you gonna learn about electrolysis of water. Ada anode, ada cathode. Lepas tu H2O akan menjadi gas hidrogen, gas oksigen. Ada yang dikumpul dekat anode, ada yang berkumpul dekat cathode. So, kita menggunakan benda yang sama. Okay, kita menggunakan konsep yang sama untuk benda ni. We actually using the same concept. Okay, the same principle dalam bahagian elektrolisis benda ni. Boleh faham Okey. So mana-mana logam yang lebih reaktif daripada karbon, kita menggunakan elektrolisis. Okey. Logam di antara karbon dan hidrogen. I repeat one more time. Logam di antara karbon dan hidrogen, kita akan menggunakan proses penurunan karbon. Okey. Proses penurunan karbon. In English known as the carbon reduction or reductions of carbon. Boleh faham setakat ni student? Manakala tiga logam ni dia akan wujud secara apa? Secara unsur ataupun secara semula jadi. Boleh faham setakat ini student? Okey. Ni faham kan? Okey. Jadi kelas dalam bahagian 4.3, okey, dalam topik 4.3 kita nak belajar 3 kaedah ni, kaedah 1, kaedah 2
dan kaedah 3. Dan kelas, cikgu dah bagi tahu dah. Tolonglah hafal, tolonglah ingat siri kereaktifan logam. Okey, saya dah bagi nota tu dah. Saya pun tak pasti macam mana anda tak dapat nota tersebut. Okey, berapa ramai yang dah dapat nota? Could you please show me your thumbs up? Tolong tekan dekat bahagian reaction tu supaya cikgu dapat tahu. Okey, setakat ni berapa ramai yang dah dapat nota tersebut? 11 orang je, 12. Okey, pastikan dah dapat nota dan pastikan kamu cetak dan baca. Dalam nota tu cikgu dah sediakan dah siri kereaktifan logam. Boleh faham? Cikgu dalam buku teks hidrogen antara zinc dan ferrum. Hidrogen antara zinc dan ferrum. Okey, sebenarnya hidrogen, okey, maybe dalam buku teks ada plumbum tak? You check. Dia ada bagi plumbum tak? Okey, maybe siri kereaktifan logam saya ni lagi detail daripada apa yang nampak dekat buku teks. Apa yang kita belajar ni adalah subjek kimia student. Okey, ingat benda tu. So, dekat bahagian ni dah tahu benda ni. So, mudahlah untuk kamu untuk masuk ke dalam mana? Untuk masuk ke dalam 4.3. Okey, sekarang kelas, beberapa penerangan tentang karbon. Okey, beberapa penerangan tentang karbon. Karbon merupakan unsur bukan logam tetapi boleh mengkonduksikan elektrik. Tahu kan? Malah dalam elektrolisis, tahu kan gambar raja elektrolisis? Dalam elektrolisis kamu akan jumpa ada dua elektrod. Dua elektrod tu dikenali sebagai, satu dikenali sebagai anode dan lagi satu dikenali sebagai kathod. Kamu tahu kan anode dan kathod? Okey, malah elektrod anode dan kathod tu, elektrod tu dia terdiri daripada apa? Dia terdiri daripada karbon. Boleh faham? Yang bahagian anode dan kathod tu dia terdiri daripada karbon. Okey, kenapa dia buat daripada karbon, student? Jawapan dia adalah dia dapat mengkonduksikan apa? Elektrik. Boleh faham Jadi tengok, even elektrolisis pun kita menggunakan karbon, proses penurunan karbon pun kita menggunakan karbon. Boleh faham setakat ni kan? Okey, jadi karbon ni merupakan satu unsur bukan logam. Satu unsur bukan logam, tetapi ia boleh bertindak balas dengan apa? Dengan oksigen. Apabila karbon bertindak balas dengan oksigen, apakah produk tersebut? Apa nama produk, guys? Apakah nama bahan yang kita dapat apabila karbon bertindak balas dengan oksigen? Very good, Agnes Emilia. Jawapan dia karbon dioksida. Boleh faham kan? Jawapan dia apa? CO2, karbon dioksida. Oleh itu, karbon juga dimasuk ke dalam siri kereaktifan logam. Kenapa? Sebab cikgu dah bagi tahu, jika kamu mengambil logam, logam boleh bertindak balas dengan 3 bahan. Bahan pertama adalah apa? Dengan oksigen. Bahan kedua dengan apa? Dengan air. Bahan ketiga adalah apa? Asid. Nampak tak logam bertindak balas dengan oksigen? Maka, karbon pun boleh bertindak balas dengan oksigen. Boleh faham setakat ni, student? Pasal itulah kelas, dalam siri kereaktifan logam ada karbon di situ. So, next one. Apabila karbon dipanaskan dengan oksida logam. Dengar apabila karbon dipanaskan dengan oksida logam, kita boleh menentukan kereaktifan logam tersebut. Macam mana tahu? Contohnya, student, ambillah magnesium. Kamu nampak magnesium, right? Nampak kan magnesium? Okey. Apabila magnesium bertindak balas dengan oksigen. Dengar betul-betul. Apabila magnesium bertindak balas dengan oksigen, apakah bahan yang kita perolehi, student? Oksigen. Okey, magnesium bertindak balas dengan oksigen. Bahan yang kita dapat adalah apa? Magnesium oksida.
Faham kan? Okey. Magnesium oksida merupakan sejenis sebatian. Faham kan? Okey. Sekarang kita nak keluarkan magnesium daripada magnesium oksida. So apa kita buat? Magnesium oksida dalam bentuk serbuk ni, dengar magnesium oksida yang di dalam bentuk serbuk. Okey. Dalam ni ada serbuk guys. Okey, ini merupakan serbuk magnesium oksida. Nampak kan? Ada mangkuk pija, dalam mangkuk pija ada magnesium oksida. Nampak Dan cikgu campurkan dengan serbuk karbon. Saya campurkan dengan serbuk karbon. Kemudian saya panaskan. Student, saya nak anda jawab kepada soalan saya. Ada tak sebarang jenis tindak balas akan berlaku? Akan berlaku tindak balas ke? Dalam ada magnesium oksida, lepas tu cikgu masukkan serbuk karbon, cikgu kacau dia, cikgu panaskan. You rasa akan berlaku tindak balas ke? Sila jawab student, akan berlaku tindak balas ke? Amelia Agnes, what do you think? Is there any reactions will happen? Jawapan kamu biar berdasarkan dengan siri kereaktifan logam. Cikgu ulang lagi sekali, pastikan jawapan kamu berdasarkan dengan siri kereaktifan logam. Ni ada siri kereaktifan logam. You rasa akan berlaku tindak balas ke? Okey, ada yang kata yes, ada yang kata no. Jawapan dia adalah tiada sebarang tindak balas akan berlaku. Tiada sebarang tindak balas akan berlaku. Kenapa tiada tindak balas berlaku, student? Kenapa? Very good, Arun. Arun, give me the right answer. Magnesium lebih reaktif daripada siapa? Karbon. Macam mana? Tengok siri kereaktifan logam. Magnesium lebih tinggi daripada siapa, student? Daripada karbon. Disebabkan magnesium lebih reaktif daripada karbon, tiada sebarang jenis tindak balas akan berlaku di sini. Ada faham? Faham tak? Okey, sekarang cikgu ubah benda tu sedikit. Macam mana? Daripada menggunakan magnesium oksida, okey, daripada menggunakan magnesium oksida, kita gantikan dia menggunakan besi oksida. Nampak kan? Ada besi oksida. Jadi cikgu masukkan serbuk besi oksida, cikgu masukkan serbuk karbon, cikgu gaul, kemudian cikgu panaskan dengan kuat. Akan berlaku tindak balas ke tidak, guys? Rasa akan berlaku tindak balas ke tidak? Jawapan dia akan berlaku tindak balas. Okey, suatu tindak balas kimia definitely akan berlaku. Kenapa? Even Tamisha already give me the answer. Akan berlaku tindak balas. Kenapa? Sebab karbon dia lebih reaktif daripada siapa? Daripada siapa ni? Karbon lebih reaktif daripada besi. Disebabkan karbon lebih reaktif daripada besi, kamu akan dapat besi dan karbon dioksida. Faham? Kamu akan dapat apa? Besi dan karbon dioksida. So ini proses ni dikenali sebagai apa? Nama proses ni adalah proses penurunan karbon. Boleh ingat, student? Boleh faham tak, student? Jadi, logam-logam yang bawah daripada karbon, kamu boleh pisahkan dia dengan penurunan karbon. Tetapi emas perak ni, dia tidak akan bertindak balas dengan siapa-siapa. Dia memang wujud secara semula jadi dalam bentuk unsur. Boleh faham, student?
Boleh cikgu, tapi faham Kenapa oksigen tiada dalam siri kereaktifan logam? The thing is, oksigen bukan sejenis pepejal. Karbon adalah sejenis pepejal. Okey? Dan oksigen merupakan sejenis gas yang bersifat sangat reaktif. Pasal tu kita takkan masukkan oksigen. Agnes Emilia, faham tak? What about the rest? Faham ke tak student? Semua faham Jadi kelas memang kena ingat. Okey, anda memang kena ingat clear cikgu, faham cikgu. Okey, kalau clear, faham, baguslah. Okey. Siapa yang tak faham, cubalah fahamkan guys. Sebab saya dah bagi tahu sedetail yang boleh. Jika you masih lagi tak faham, I need to operate your head, access to the brain, take the entire chemistry or science book, put inside and then seal it. That's the only thing I can do. Sebab I already showed to you as detail as I can. Kalau masih lagi you tak faham subjek kimia, you will be single forever. You know why? Because when you want to find a partner, they must have a good chemistry over there. If this chemistry is not working, I don't know how you want to have a chemistry with one of your partner, okay? So baik tak payahlah guys, okay? Very easy. Ada faham setakat ni guys? Kalau tak, betul okay. Sekarang dia faham, tadi dia kata tak faham. Sekarang dia kata dia faham. Memang macam-macam korang ni Oh, sekarang you faham pula. Tadi kata tak faham. Kenapa? Takut jadi single forever Dia dah takut dah. Okey, ditanya lagi, bagi masa untuk salin. Salin lah cepat, saya bagi masa. Orang ni macam-macam lah. Nak ambil screenshot ke cepat guys. Perkara senang macam ni pun tak faham macam mana ni. Kalau orang ajar secara detail, lukis gambar ajar lagi. Ulang benda yang sama 5-6 kali pun tak faham. Faham Okay. Shall we continue guys? Shall we continue? Okay, alright. So guys, dengar betul-betul. Bila saya mengajar, pastikan concentration dekat sini. Okay. Bila cikgu mengajar, pastikan concentration dekat sini. Okay. Macam mana kita nak tahu suatu tindak balas tu berlaku ke tidak? Okay. Jika you ambil logam-logam yang lebih reaktif, kamu campurkan dengan karbon. Dengan student jika you ambil logam-logam yang lebih reaktif dan kamu campurkan dengan karbon, you tidak akan nampak sebarang jenis perubahan dari segi warna ke apa. Benda yang kamu letak tu memang dia akan nampak seperti itu sahaja. Tetapi jika you masukkan logam yang kurang reaktif daripada karbon, kamu akan nampak campuran tu mula membara. Ada yang membara, ada yang menyala, dan kamu memang akan nampak berlaku perubahan warna. Bermaksud proses penurunan karbon tu memang terjadi. Okey, dia memang terasa. Maka kelas you akan nampak seperti api yang terang, cahaya yang terang. You akan nampak jika tiada api atau tiada cahaya, itu menunjukkan bahawa karbon tu lebih kurang reaktif daripada logam lain. Biasanya kelas logam apa? Tengok kelas. Biasanya logam apa? Kita akan pergi kepada zinc dan kita akan pergi kepada besi. Dua logam inilah digunakan dalam proses penurunan karbon. Dia takkan tanya logam-logam lain. Faham? Biasanya dua logam inilah dia akan tanya student. Dia tidak akan pergi kepada logam-logam yang lain. This is the two methods they will ask for penurunan karbon. Ada faham student? Anda form 3 Anda dah matang tau. Pastikan boleh faham benda ni semua. Okay. Sekarang guys, it's really easy for us. Later guys, in the new notes, nanti apabila cikgu nak hantar nota baru, cikgu akan masukkan dengan gambar raja penurunan karbon sekali. Bagi nota yang cikgu hantar sebelum ni, cikgu ada masukkan gambar raja
bagaimana logam bertindak balas dengan oksigen. Jika you tengok nota cikgu, you akan faham. Cikgu ada bagi test tube. Lepas tu ada kalium manganat. Dah ingat lagi kalium manganat kita panaskan, membebaskan gas oksigen. Dia akan bertindak balas dengan logam. Ingat lagi kan? Gambar aja tu cikgu dah bagi dalam nota. Yang bagi penurunan karbon, Mimi tak bagi. Nanti cikgu akan masukkan ke dalam nota baru. Ingat, gambar aja dia akan nampak seperti ni. Simple one. Kamu akan ada mangkuk pijar. Dalam mangkuk pijar tu akan ada campuran logam oksida dan karbon. Contohnya besi oksida. Contohnya zinc oksida. Dia akan pergi kepada dua benda ni saja. Either besi oksida ataupun zinc oksida. Lepas tu dia akan campur dengan serbuk apa? Serbuk karbon. Lepas tu dia akan panaskan. Lepas tu kamu akan nampak ada perubahan warna. Ada nyalahan yang terang. Ada suatu proses pembakaran yang kuat. Something like that. You akan faham. Daripada situ akan tahulah. Ada soalan student. Nanti cikgu akan masukkan dalam nota pemerhatian kamu, semua tu cikgu akan masukkan. Jadi ingat, dia takkan tanya yang lebih student. Dia akan tanya dua logam ini sahaja bagi proses penurunan karbon. Apakah dua logam tersebut? Satu zinc dan lagi satu adalah apa? Besi. Dia takkan tanya yang lain. Okey. Sekarang saya nak anda jawab soalan saya. Jika kita campurkan serbuk karbon dengan aluminium oksida, ada sebarang jenis tindak balas ke? Tiada kan? Kenapa tiada? Bagi tahu saya, kenapa tiada? Apa yang lebih reaktif? Aluminium lebih reaktif daripada karbon. So, jawapan kamu kelas, you kena bagi tahu macam ni tau. Ini merupakan cara untuk menjawab soalan. Ditanya, ada tak sebarang jenis perubahan berlaku? Ataupun ditanya, ada tak sebarang jenis perubahan diperhatikan? Ataupun soalan dia boleh tanya, ada tak sebarang jenis tindak balas berlaku? Kamu kena tulis, tiada tindak balas berlaku. Full stop. Kerana ataupun tiada tindak balas berlaku disebabkan logam aluminium lebih reaktif daripada karbon. Next point, maka proses penurunan tidak akan berlaku. Lepas tu you kena jawab. You kena jawab macam mana nak memastikan you boleh alihkan aluminium. Proses apa? Tindak balas ini boleh dilakukan dengan menggunakan elektrolisis. Kenapa? Sebab aluminium merupakan suatu logam yang bersifat reaktif. Ada faham? Ada faham? Okey. Macam mana kalau saya bagi plumbum oksida dan saya campurkan dengan karbon? Akan berlaku tindak balas tak? Ya. Kenapa berlaku tindak balas? Kerana full sentence. Karbon lebih reaktif daripada siapa? Karbon lebih reaktif daripada plumbum. Maka proses apa yang akan berlaku? Proses apa yang akan berlaku? Maka proses penurunan akan terjadi, akan berlaku. Maka produk dia adalah apa kelas? What is your product? Kamu akan dapat apa? Plumbum dan karbon dioksida. Guys, tadi saya dah bagi tahu kan, ada seorang student dia kata dia tak faham. Ada kan? You tahu tak apa yang tengah berlaku sekarang? Student yang kata tak faham tu, dia bagi tahu semua jawapan dengan tepat tau. Dah, I could see. Semua jawapan dia tu tepat. Oh, takut dah. Dia takut dia jadi single, I think so. Dia kata, sir, faham sir. Kimia easy. 1,000, not 1,000. 10,000% he say like that. I don't want to mention the name lah. Name is secret, guys.
I don't want mention my student name. Kalau student tu bagi jawapan yang salah, saya takkan bagi tahu jawab nama dia. Kalau student tu bagi jawapan yang betul, saya akan bagi tahu nama dia. This is a secret, right? This is a communication among us. A teacher cannot reveal the student's name. But that student is a really good one lah. Before that, he say cannot understand. When I give example, sekarang dia memang faham. Malah dibagi jawapan yang lebih daripada saya nak juga. Bagus, Okay. Oh, itu nama dia. Okay. Nice to know you. Any question, guys? Tak ada soalan. Semuanya kamu faham? No questions, right? Okay. Kalau ditanya, pastikan student kamu dapat jawab soalan-soalan dia. I won't tell who's that. Jangan tanya siapa tu. It's a secret. Okay. Alright. Next, akan berlaku satu benda. Can you see this one? Nampak tak apa cikgu tulis dekat sini? Apa dia? Apa tu? What I say? Hidrogen. Okay. Hidrogen pun ada dalam siri kereaktifan logam. Kenapa? Tahu? Dengar. Hidrogen ni boleh digunakan untuk menentukan, hidrogen ni boleh digunakan untuk menyingkirkan oksigen daripada oksida logam. I repeat one more time, bukan saja karbon, malah hidrogen pun boleh digunakan untuk menyingkirkan apa? Oksida logam. Jika hidrogen itu lebih reaktif daripada logam tersebut. Macam karbon lah. Okey, disama macam karbon. Hidrogen boleh digunakan untuk menyingkir oksigen daripada sejenis oksida logam. Jika hidrogen itu lebih reaktif daripada karbon tersebut. Okey. Jika hidrogen tidak dapat menyingkirkan oksigen daripada oksida logam, maka hidrogen tu kurang reaktif daripada logam tersebut. Boleh faham, Okey. Kamu kena ingat perkataan persamaan dia, persamaan perkataan. This is how the persamaan perkataan will look like. Hidrogen bertindak balas dengan logam oksida. Okey. Hidrogen bertindak balas dengan logam oksida. Apa yang kamu akan dapat? Kamu akan dapat logam. Serta kamu akan dapat air. Hidrogen bertindak balas dengan oksigen. Apa kamu akan dapat, student? Gas hidrogen bertindak balas dengan oksigen, kamu akan dapat H2O. So, pasal itulah ada air di sini. Kenapa? Sebab hidrogen ni dia bertindak balas dengan oksigen. Boleh faham setakat ini? Boleh faham? Kalau ditanya persamaan, pastikan kamu boleh bagi tahu persamaan. Ingat student, apa yang kita tengah belajar sekarang ini adalah subjek kimia, ya? Boleh faham setakat ni, student? Boleh faham? Okey. Sekarang saya nak tunjuk satu benda, okey. Listen, I'm sure to you one thing. Okay, kindly guys, remember this one. Ingat gambar raja ni. Guys, boleh nampak tak gambar raja ni, student? Let me know. Nampak ke tidak? Okay. Ini merupakan setup yang digunakan untuk tindak balas tersebut. Tengok. Student, tengok betul-betul. Okay, tengok betul-betul. Ini merupakan asid. Apa asid ni? Asid sulfurik. You campurkan dengan apa, kelas? Kamu campurkan dengan kuprum sulfat. Okey. Asid sulfurik campur dengan kuprum sulfat. Dalam tu, kelas, ada apa? Ada zinc. Okey. Jadi, kelas, you tengok dekat sini. Okey, tengok. I stop share for a while. Okey, tengok dekat sini. Can see me or not, guys? Can see, right? Okey. Actually, what they are doing over there, dia masukkan logam zinc ke dalam asid. Asid apa yang digunakan tadi? Asid sulfurik. Faham kan? Maka kamu akan dapat suatu produk. Apakah nama produk tersebut? Kamu akan dapat zinc sulfat nama dia. Okey.
Tetapi yang paling pentingnya kelas, dia akan menghasilkan gas hidrogen. Kita nak apa? Kita nak gas hidrogen. Boleh faham? Maka apa kita buat? Kita ambil logam yang sederhana reaktif ni. Kenapa? Sebab cikgu pernah ajar terlebih dahulu. Kita tidak akan menggunakan logam yang reaktif bertindak balas dengan apa? Dengan asid. Kita hanya gunakan logam yang reaktif ni untuk bertindak balas dengan apa? Air. Ingat lagi kan? Sebab cikgu bagi tahu, dengan air pun dia begitu bertindak balas dengan cergas. Bayangkan kalau asid, dia boleh meletup. So kita takkan gunakan logam yang sangat reaktif. Kita gunakan logam-logam dekat sini. Khusus ni kita gunakan zinc. Boleh faham? Maka student, tengok betul-betul. Maka apabila kita menggunakan zinc, okey, apabila kita menggunakan zinc dengan asid, okey, tengok gambar raja tu, dia menghasilkan gas apa student? Gas apa kelas dia menghasilkan? Hidrogen. Nampak kan? Okey, apabila bertindak balas dengan zinc, dia menghasilkan gas hidrogen. Okey. Gas hidrogen tu, zinc tidak akan bertindak balas dengan hidrogen. No, zinc bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan gas hidrogen. Zinc tak akan bertindak balas dengan hidrogen. Okey. Lepas tu, gas hidrogen tersebut akan dilalukan ke dalam kalsium klorida kontan. Ingat, gas hidrogen yang dihasilkan tu akan melalui kalsium klorida kontan. Kenapa? Sebab kita nak pastikan gas hidrogen tu betul-betul apa? Ni tengok dekat sini, betul-betul apa? Betul-betul kering. Kita tak nak ada air. Kemudian, gas hidrogen tu akan bertindak balas dengan, nampak tak dia ada tulis oksida logam? Guys, can see or not? Okay. Oksida logam ni merupakan logam yang kurang reaktif daripada hidrogen. Apakah logam yang kurang reaktif daripada hidrogen? Tengok depan ini. Nampak tak kuprum? Satu-satu, Tanuja. Tanuja already give me the answer. Satu-satunya logam yang kurang reaktif daripada hidrogen yang boleh dipisahkan dengan benda ini adalah kuprum. Jangan pergi kepada perak dan emas. Lagi-lagi jangan pergi kepada emas. Kenapa? Sebab emas langsung tidak bersifat reaktif dengan apa-apa. Ada faham student? Ada faham? Semasa saya dulu dalam bahagian form 4, sebenarnya anda semua bertuah tau. Kenapa saya kata anda bertuah? Sebab anda belajar benda ini dalam bahagian form 3 lagi. Saya belajar benda ni apabila saya masuk form 4 tau. Itu pun sebab saya ambil mata pelajaran kimia, baru saya dapat belajar benda ni. Dan dalam form 3 saya tak belajar dengan begitu detail. Dan saya pun tak ada cikgu nak mengajar seperti detail. Anda semua ni bertuah, okey? I have no teacher to teach like this, you know. Kalau saya ada cikgu yang ajar macam ni, saya rasa saya punya SPM level dan lain lah. I think so. I won't be over here. Maybe I work in a NASA or ISRO. I don't know. Okay? Because I like space discovery. I like rocket science. Saya suka pergi ke angkasa. Tapi nak buat macam mana? Saya ada di depan mata anda. Okay? Boleh faham, dan saya haraplah student who are learning what I'm teaching you guys learning, right? So maybe one day, student like Tash, student like Ashita, student like Agnes Emilia will become an astronaut. Maybe student like Tanuja or student like Azlan. I don't know. You will become a what? Someone who already go and landed on moon, or some other people like maybe you go to Mars. I don't know. Kalau you pergi, I feel happy. Like I already fulfill my dream by you. Boleh faham student? Jadi belajarlah dengan tekun. Pastikan kamu faham benda ni. Understand student? Sebab saya bagi tahu benda sebenar ini merupakan cerita betul.
Ada seorang dia pergi beli emas dekat kedai. Okay, dia dah beli emas. Tapi emas tu dah karat. Emas dah apa? Dah karat. You bagi tahu dekat saya kelas, itu emas yang tulen ke? Kalau emas tulen boleh karat ke? Tak kan? Kalau bahan bukan emas ataupun logam-logam lain, boleh karat ke tak? Boleh kan? Sebab you pakai, you menghasilkan peluh. Dalam peluh ada asid. Logam boleh bertindak balas dengan apa? Asid. Jadi karat. Kesian orang tu kena tipu. Dia pergi balik ke tempat tu dah tak ada kedai dah. Jadi, jika you tak faham benda ni macam mana? Jadi kelas saya bagi tahu dekat kamu, jika you masuk dekat kedai emas, kamu kena bagi tahu orang depan mata tu, I want to test whether it is a real gold or not. Macam mana? Ask him to put in acid. Kalau dia tak bagi acid, listen to me. You bring your own acid. In front of him, you put the ring, you put the chain, you see, is there any kind of chemical reaction take place or not? Bukan itu saja. Ambil emas tu, you know, people will do friction, dia akan gosok dengan satu bahan. Semua benda di kelas, you akan tahu apabila you belajar sahaja. Kalau tak belajar, you bagi duit, you balik. Lepas tu dah kena tipu. Boleh faham setakat ni, student? Okay, ada student yang tanya, how to get acid? You know battery water? You know battery water, right? It's air sulit. You boleh dapatkan acid dalam botol macam tu pun. Nama dia sulfuric acid. Dia jual dekat bengkel. Get it lah. Hydrochloric acid dia ada jual. Vinegar. Arun, give me the right answer. Vinegar. Tahu kan vinegar? Cuka. Cuka adalah asid. Boleh faham setakat ni, student? Ada soalan Ada sebarang jenis soalan? Okey. Baking soda, vinegar, ramai yang pandai juga di antara kalangan kita. Okey. Lemon, then you can use lemon. Saya rasa orang-orang yang dapat bagi jawapan yang tepat ni merupakan orang yang tidak dapat ditipu lah. Okey. So back to the same thing penat saya. Penat tau. Tak apalah, ni merupakan tanggungjawab saya. Okay, kindly have a look guys. Kindly have a look on the same diagram. Apa ni? Cepat-cepat korang dah conteng macam-macam. Okay. So in the end, kamu akan dapat logam sahaja. Kemudian gas hidrogen yang berlebihan ni akan dibakar. Boleh faham, student? Can understand or not, guys? Okay. Boleh faham, Okay, jadi ingat. Contoh kelas, contoh tengok. Cikgu akan bagi apa? Plumber. Contoh, kuprum dengan plumber. Tapi zinc tiada. Kenapa zinc tiada? Sebab zinc lebih reaktif daripada hidrogen. Okey, zinc dia lebih reaktif daripada hidrogen. Boleh faham setakat ni, student? Let me stop share. Okay, I already stop. Boleh faham, guys? Ada sebarang jenis soalan, boleh tanyalah, guys. Cepat. So, you baca nota saya. Dalam nota saya tu, saya dah bagi tahu dah. Okay? Saya dah bagi dengan metal reactivity series. The complete one. Cikgu dah bagi dekat situ. Okay? All the metal reactivity series is over there. So, read that one also. Okay? Boleh faham, Boleh faham, student? Okay. Kalau semua ni okay, I think so. Come we start, guys. Kita continue daripada mana kita stop. Okay. Actually, hydrogen. Okay, hydrogen dekat mana tau? Okay, hydrogen tu sebenarnya di antara... Wait, let me check the right one. Nanti saya akan hantar siri ke rectifier logam tu. Okay. So, guys, can I erase this? Can,
All okay? All fine? Okay, semua okay Ada soalan? Tak ada sebarang jenis soalan. Okay, kalau semua dia okay, tak ada soalan, I think so okay lah. We can enter to 4.3. Okay, dekat bahagian 4.3 ni adalah kamu akan belajar tentang pengekstrakan logam dari bijinya. Okay, dari mana? Dari biji. Example, we learn about oksida. Okay, sama what? Selain daripada oksida, kita belajar tentang apa lagi? Macam carbon, macam everything. So, class, what you supposed to do? I give you about 1 minute of time. Cikgu bagi 1 minit Okay, could you please list out everything, guys? Okay, list out the metal reactivity series again. Okay, list out the metal reactivity series again, student. Okay, list out all the metal reactivity series. Just list out saja. Bahasa pun boleh, English pun boleh, up to you. Okay, bahasa pun boleh, English pun boleh. Okay, besi, timah, lambam, okay. Okay, kalium, magnesium, aluminium, zinc. Okay, baguslah tu. Emas, kuprum, okay. Alright guys, we just enter to the 4.3 lah. Pengekstrakan logam dari bijinya, okay. Apa yang dikata dekat sini? Pengekstrakan logam dari bijinya. Biji logam diekstrakkan daripada, okay, untuk mendapatkan logam. First, kita akan belajar tentang apa tau? Proses pengekstrakan besi. Okay, ingat besi. Besi merupakan sejenis logam yang kita gunakan secara berleluasa. Okay, anything you look around us, segala benda yang you tengok dekat sebelah kamu ni, mana-mana tempat kelas kita belajar. Okay, we learn about besi. Boleh faham, right? So, besi ni kelas, kamu akan dapat daripada sejenis biji. Nama biji tersebut adalah dikenali sebagai, ada dua. Satu nama dia hematit, lagi satu adalah magnetik. Satu nama dia adalah hematit. Lagi satu nama dia adalah magnetik. Okey, ingat. Ini merupakan dua jenis biji tersebut. Maka, proses pengekstrakan besi. Besi boleh diekstrakkan daripada hematik dan magnetik menggunakan apa? Kita menggunakan karbon. Maka proses apa yang terlibat kelas? Jika kita menggunakan karbon, proses apa yang terlibat student? You can give me not electrolysis. Cikgu bagi tahu besi. Even cikgu dah bagi tahu karbon dekat sini. Proses apa? Proses penurunan karbon. So how does the equation we look alike? Okay? Beginilah kelas bentuk persamaan dia. Kamu kena tulis. Besi oksida. Okay, besi oksida plus karbon. Besi oksida plus karbon. Kamu akan dapat apa? Besi plus karbon dioksida. Ada faham? Can understand this? Okay, ingat persamaan ni. Kemudian kelas ingat. Biji, biasanya dia akan campurkan 3 benda lah. Kamu akan ambil biji besi. Biji besi tu cikgu dah bagi 2. Satu hematite, lagi satu apa? Magnetite. Kamu akan ambil magnetite dengan hematite ni, kamu akan hancurkan dia supaya menjadi apa? Serbuk. Kita akan tukarkan dia dalam bentuk serbuk. Di dalam bentuk serbuk tu, kita akan masukkan apa dia? Arang ataupun karbon. Lepas tu kita akan campurkan benda lagi satu. Dia dikenali sebagai batu kapur. Okey. Saya rasa kan sebelum saya continue dengan benda ni, cikgu akan bagi notah bagi bab ni terlebih dahulu.
Jadi apa yang saya nak kamu buat, you just go through the nota tu terlebih dahulu. I give everything over there dekat bahagian nota. Okay. Baca nota tersebut. Lepas tu cikgu akan tunjukkan dalam bentuk gambar raja. Boleh faham? Ada seorang student tanya, karbon dioksida akan pergi ke mana? Dia akan dibebaskan ke atmosfera. Okey, dia akan dibebaskan ke atmosfera. Disebab itulah kelas, karbon dioksida ni dia akan menghasilkan fenomena apa? Pemanasan global. Pernah dengar kan pemanasan global? Okey, suhu sekelilingnya akan meningkat. So, actually this thing is not that environmental friendly. Tapi macam mana nak buat? Sebab permintaan untuk besi itu semakin meningkat. Boleh faham student? Boleh faham setakat ni? Boleh faham kan? Okey, so saya kelas, saya rasa setakat itu je lah hari ini. I will send you the notes. Read the notes. Make sure you understand. On our next class, we shall continue from where we stopped today. Okay? Thank you guys, okay? And have a nice day, everyone. Take care, bye-bye.